Bismillahirrahmanirrahim. Tengok cerita dia. Soalan ni sebenarnya saya ambil daripada soalan target untuk sekolah berasrama penuh, soalan SBP, soalan-soalan exam set 1, soalan untuk sekolah berasrama penuh, iaitu kertas 2 bahagian C. Kita tengok kertas 2 bahagian C, markah dia 15. Yang ni yang biasa markah dia 15 markah. Dia nampak kan? Okey. Fatimah ingin membeli sebuah kereta baru. Dia mengunjungi sebuah kedai kereta di bandar. Terdapat 2 buah kereta yang menarik perhatiannya seperti ditunjukkan pada Rajah 13. Okey, ada kereta G 1500cc, 70,000 harga dia kan. Okey. Down payment, wang pendahuluan 10%. Macam nilah selalu beli kereta kan. Kereta H pula. Dia letak kereta H tapi gambar dia gambar Proton tu. Okey. Harga 80,000, 1750cc, wang pendahuluan 10% daripada harga kereta. Okey. A, soalan A. Tengok. Apa soalan tu nak ya? Bank R menawarkan kadar faedah sama rata sebanyak 4% setahun untuk pinjaman bagi kereta H. Jika Fatimah menjelaskan wang pendahuluan bagi kereta H dan ingin membuat pinjaman untuk 9 tahun, berapakah ansuran bulanan yang perlu dibayar? Ini senanglah. Okay, yang pertama, harga kereta dia 80,000. Okay, jadi kalau dia bayar down payment 10%, 10% maksudnya 8,000 tertolak. Jadi tinggal dia kena buat pinjaman sebanyak 72,000. Ini dia kena buat pinjaman sebanyak ni kan. Okay, sebab dia dah bayar down payment sebanyak 8,000. Okay. Kemudian bank kenakan peratus sebanyak 4% setahun selama 9 tahun. Untuk yang mana? Untuk yang ada faedah ni. Yang ni je. Yang ni saja. Okey. Jadi kat situ saya ambil kat situ 72,000 darab dengan 4% darab dengan 9. Dia 9 tahun. Setahun 4%. Ini kita kira tengok berapa dia kena bayar kat bank. Mana kalkulator saya ni? Okey, 72,000 kita darab dengan 4%. Kemudian kita darab pula dengan 9. Dan 25,920. 25,920. Okey. Jadi kat sini berapa dia kena buat? Okey, bila dia 9 tahun, bayaran ansuran bulanan. Ya? Ada apa? Ada. Okey, sekejap. Jumlah pinjaman dia adalah 70,000 termasuk interest kita campurlah 72,000 campur dengan 25,920. Kita kena bagi kepada apa? 9 tahun. 9 tahun sama dengan 9 darab 12 sama dengan 108 bulan. Bahagilah 108. Dapatlah kita punya dipanggil apa? Ansuran bulanan. Jadi ambil kalkulator. Kira saja 72,000 campur dengan 25,920. Kemudian bahagi dengan 108. Dapatlah RM906.67. Boleh faham? Ini simple je ni. Boleh ke? Apa yang dah masuk ni? Azila, Ishraq ada, Kaisah, Nabil ada,
Sapuan, Nik, Uzma. Okey Boleh Kita tengok soalan seterusnya apa jadi. Okey. Soalan B. Soalan B ni panjang cerita dia tadi. Kita tengok balik cerita tadi jangan lupa. Okey. Untuk soalan B pula, Fatimah lebih meminati kereta H. Oi. Lebih meminati kereta H kerana kereta itu lebih luas dan selesa. Oh, betul lah tadi kan kereta G itu kecil. Walau bagaimanapun, dia juga perlu mempertimbangkan kos cukai jalan selain harga kereta. Pada pendapat anda, cadangkan kereta manakah sesuai dibeli oleh Fatimah? Anda boleh menggunakan kadar cukai jalan yang ditunjukkan pada jadual 2.1 untuk menyokong jawapan anda. Okey, cukai jalan. First kali kita tengok enjin. Enjin, okey, kita buat dua-dua. Saya buat dua-dua. Kereta G dengan kereta H. Okey, kereta G tadi berapa? 1500. 1500 cc. Kereta H 1750 cc. Okey. Jadi kita tengok jadual kat sini adalah kereta untuk kereta ni dia kadar asas dia RM90. Kereta G kadar asas dia 1401 hingga 1600. Maksudnya dia punya kadar asas RM90. Okey. 90 jadi macam mana 90 ni? Okey, yang ini pula kadar asal dia 200. Yang ini RM200. Okey. Kemudian kita tengok cukai jalan untuk apa? Kereta G dulu kereta G. Kadar progresif setiap sisi adalah 40 sen. Oh, sorry. Kan? Yang ini kita tengok untuk kereta G tak ada. Dia ni je. Sebab tidak ada kadar progresif setiap sisi. Maksudnya setiap kenaikan sisi tidak ada tambah duit. Ni je RM90 kereta G kena bayar. Okay. Manakala kereta H ni, dia start dengan 200. Ini untuk 1.6 ke atas, 1601 ke atas. Nampak kan? Bila 1750, dia tulis kat situ, kadar progresif setiap sisi adalah 40 sen. Jadi kita kena tolak lah. Kita kena tolak macam mana? Kita kena tolak kita punya iaitu 1750 tolak dengan 1600. Okey, kenapa saya tolak 1600? Kenapa saya tak tolak 1601 tu? Sebab 1601 tu dah start bayar. 1601 tu dia start kira. Nampak? Dia start kira. Itu dia bagi. Jadi maksudnya kita kena kira daripada 1750 berapa beza dia. Jadi kat sini kita akan dapat darab dengan 40 sen. Setiap lebihan tu ekstra dia kena darab dengan 40 sen. Jadi kita ambil kalkulator, kita kira. 1750 tolak dengan 1600. Kemudian darab dengan 40 sen. Kita akan dapat kat situ berapa? RM60, betul? Dia akan dapat RM60. Jadi jumlah rotek kita, jumlah cukai jalan sama dengan 260. Jadi apa? Dia kalau ikut cukai jalan, dia akan pilih apa? Dia akan pilih kereta G lah, betul? Sebab kos cukai jalan kereta G adalah 3 kali lebih rendah. Dekat-dekat 3 kali kan ada. Ini RM90, ini RM260. Berbanding cukai jalan kereta H. Okey? Sebab soalan dia, ketika tengok soalan dia. Soalan dia, walaupun Fatimah meminati kereta H kat sini, soalan dia tanya, pada pendapat anda, cadangkan kereta manakah sesuai dibeli oleh Fatimah? Anda boleh menggunakan kadar cukai jalan. Kadar cukai, mempertimbangkan kos cukai jalan selain harga kereta. Jadi jawapan kita kat sini akan pilih kereta G.
kerana kadar cukai jalan yang lebih rendah. Jauh lebih rendah. Sebab apa? Kadang-kadang harga kereta kena tengok juga. Nanti kalau kena kira jugalah dia punya kos untuk bayaran bulanan berapa lebih kurang. Kalau lari sikit tapi cukai jalan ni tiap-tiap tahun juga kena bayar. Dan dia tetap ni 260. Tapi insurans lagi. Insurans nanti kita belajar insurans pula. Yang ni pasal cukai jalan. Kamu bayangkan macam mana kalau ada kereta yang CC dia lebih tinggi pada ni. Lebih tinggi pada ni. Contoh kereta 2000 cc ke atas. Rate dia lain ni. Kadar progresif dia penting. Kadar progresif dia RM1. RM1 maksudnya setiap 1 cc tu RM1. Yang ni kereta biasa ni. Okay. Jadi kalau kamu tengok cc ni sebenarnya beza dia, ini adalah ini dalam kereta 1.8 lah. Ni Honda apa Civic. Ini Honda City. Sebab tu yang ramai orang komplain, kenapa Honda City RM90? Honda City duduk area ni, dia tak kisahlah kereta tu macam mana cantik ke apa. Dia tetap duduk dalam area ni. Okey. Teruskan. Boleh faham ke? Boleh ni senang je mula ni. Berapa markah dia bagi? 4 markah. Okey. Kita pergi dekat C. Ini lagi kacau cerita dia ni. Tengok cerita dia. Panjang berjela-jela. Dia punya dah macam jawab akaun. Jawab akaun macam ni lah. Fatimah meneliti kedua-dua harga ansuran. Nampak tak? Ansuran bulanan kereta tersebut. Dia membuat keputusan untuk membeli kereta G dalam masa setahun. Dia membuat plan keuangan peribadi bulanan untuk dirinya. Jadual menunjukkan plan keuangan bulanan Fatimah. Apa Fatimah buat ni? Gaji bersih setelah ditolak potongan wajib 2,800. Tolak simpanan tetap daripada pendapatan. Okey, gaji dia tinggal 2,500. Bagus juga soalan ni. Dia bagi cadangan-cadangan ni. Sewa bulan 520. Hidup mana ni murah rumah dia. Potongan insurans 200. Jumlah perbelanjaan tetap bulanan. Ini campur dua ni 720. Bila tolak lagi? Belum tolak lagi. Perbelanjaan tidak tetap. Bil utilities. Ini bil utility maksudnya apa? Bil api, bil air, bil macam-macam lah cerita dia yang terbayar setiap bulan ni. Pembentungan kah apa semua ni. Okey. Makanan, minuman RM620 sehari logik untuk dia. Tambang 200. Betul lah dia belum beli kereta. Jangan marah. Hiburan dan rekreasi 150. Langganan perkhidmatan internet 100. Jumlah pembelanjaan tidak tetap bulanan adalah 1,300. Lebih 500. Dia punya ekstra duit dia 500 saja. Okey. Jumlah pembelanjaan tetap bulanan 220. Ni bukan. Saya kira sama. Pendapatan lebihan 500. Berdasarkan plan keuangan Fatimah, adakah dia dapat mencapai matlamatnya? Jika tidak, berapakah lagi simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Fatimah untuk mencapai matlamatnya? Okey? Kita tengok macam mana nak buat ni. Apa? Kalau kita kira tadi, berdasarkan apa yang dia target untuk bayar bulanan semua, berapa kamu tengok tadi? Apa mula-mula tadi, Fatimah? Kereta G Kita belum kira kereta G kan? Kita kira kereta G dulu. Tadi kita kira kereta H kan bulanan. Kita kira kereta G kejap. Kereta G 70,000. Ya, betul ke soalan ni kereta G? Saya cek. Panjang sangat soalan, lupa pula. Kereta G. Betul. Ingin membeli kereta G. Okay. Kereta G 70,000. Harga dia tolak down payment 7,000. Tinggal 63,000. Okey. Kemudian
Sekejap saya tengok. Dia sukira ke? Panjang sangat soalan ni. Okey. Okey, saya kira kita kan. 63,000 tadi interest dia kita ambil 4% tadi 63 darab 4% darab dengan 9 sama dengan 22,680. Jadi dia kena pinjam 23,000 campur 22,680 bahagi dengan 108 tadi kan. Okey. $793.33. Okey, ini untuk bayaran bulanan dia. Kemudian road tax dia berapa tadi road tax dia? Road tax tak mahal lah, RM90 saja. RM90 saja kan. Okey. RM90. Dia kira juga tu RM90 dia bahagi 12. RM7.50. Ini ansuran. Kemudian road tax. Apa? RM7.50. 800 RM83. Okey. Yang ini pun kalau kamu tengok dah lebih dah. Kan sebab apa? Pendapatan lebihan untuk siapa ni? Fatimah hanya ada 500. Nak bayar ansuran bulanan pun dah tak cukup dah sebenarnya. Ansuran bulanan pun dah tak cukup. Okey. Jadi jawab soalan dia berdasarkan pelan kewangan Fatimah, adakah dia dapat mencapai matlamatnya? Jika tidak, berapakah lagi simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Fatimah untuk mencapai matlamatnya? Okey, kita ambil road tax ni kita tolak tepi dululah setahun kan. Saya ambil sebab dia target nak beli kereta G. Bila dia target beli kereta G maksudnya dia kena ada ni lah apa dia punya apa ni? Bajet untuk ansuran bulanan dia kan, bajet untuk ansuran bulanan kan. Okey. Jadi kat sini kita tengok dia ada balance 500. Jadi RM793.30 tolak dengan 500. Okey. Jadi kat sini RM293.30 yang dia tak cukup. Okey, cuba kau tengok. Saya ada tinggal benda kira kejap, kira kejap. Tapi cikgu bukan soalan dia untuk dalam masa setahun. Apa? Siapa? Dalam masa setahun. Untuk memberi kereta G Bukan dalam... dia sepatut disimpan dalam setahun baru dia beli tu. Dia simpan duit, baru dia beli. So dia kena bayar yang semua serentak. Oh, tak dia tak bayar semua serentak ni kasi. Okey. Bagus, saya tak baca tu.
Dia membuat keputusan untuk membeli kereta G dalam masa setahun. Okey, sorry. Silap. Dia bukan kena sediakan duit ni. Okey. Sorry. Dalam masa setahun baru dia nak beli. Kalau dia nak beli masa setahun, maksudnya yang pertama, dia kena sediakan wang pendahuluan. Okey. Kemudian dia kena sediakan wang pendahuluan lah. Kemudian bajet tu kemudian lah. Wang pendahuluan penting. Wang pendahuluan dia sebanyak apa? Sebanyak 7,000. Betul? Betul ke? Kereta G kan? 7,000. Sekejap. Saya baca lagi soalan dia. Apa dia nak ni? Fatimah meneliti kedua-dua harga dan ansuran bulanan kereta tersebut. Dia membuat keputusan untuk membeli kereta G dalam masa setahun. Dia membuat plan kewangan peribadi bulan untuk dirinya. Okey. Kita balik tengok ayat. Cikgu. Ya. Yang ni saya rasakan cikgu. Dia jawab dia macam dekat form 4 bab 10 tu. Kita bagi ayat ikut dia punya dia punya pattern tu. Okey, kejap. Keraan dia. Dia bagi banyak benda ni tapi tak pakailah benda dia bagi dia, ya. Berdasarkan pelan kewangan, adakah dia dapat mencapai matlamat? Ini confirm jawapan dia pertama memang tidaknya. Jawapan nombor 1 tu jawapan kita tidak, tapi kena kira tu sebab soalan dia minta apa? Jika tidak, berapakah lagi simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Fatimah untuk mencapai matlamatnya? Jadi dalam masa setahun dia nak beli cash ke kereta tu? Tak kan? Dia bukan nak beli cash pun. Kereta tu tak, dia hanya nak simpan wang pendahuluan aja kereta G. Jadi wang pendahuluan maksudnya kat sini kalau 500 tak cukup. 7,000 dalam masa setahun bahagi dengan 12 ni, RM583. Dia sepatutnya dia kena simpan bulan-bulan sebanyak RM583.33. Sebab kalau dia nak beli kereta, dia hanya kena ada ni je. Bila dia dah ada benda ni, dia dah boleh pergi bayar down payment untuk beli kereta. Ini tak cukup sebab dia perlukan RM583 sebulan kan untuk nak beli kereta. Dia hanya ada balance sebanyak 500. Dia tolak 500. Jadi kat sini RM83.33. Yang inilah nilai yang dia perlu cari tambahan sebulan supaya cukup masa setahun dia boleh beli kereta. Macam ni. Boleh? Saya rasa inilah jawapan dia macam ni kot lebih kurang. Jawapan pertama tidak, kemudian berapa dia kena extra? Dia kena tambah lagi sebanyak RM83. Mana nak cari? Tengok soalan B tu. Nombor 2. Cadangkan cara-cara Fatimah untuk mencapai kewangannya. Yang ini yang open ni. Yang ini yang form 3 tu yang open. Cadangan. Kita boleh bagi cadangan. Macam-macam cadangan. Macam mana dia nak buat. Kan? Salah satu cadangan yang penting adalah kita kurangkan perbelanjaan. Okey, kat mana yang dia boleh kurangkan perbelanjaan? Okey.
Biasanya pembelanjaan yang kita boleh kurangkan, yang pertama kita boleh ambil adalah perbelanjaan tidak tetap yang penting. Tidak tetap maksudnya, okay, sewa rumah mana boleh minta orang lain. Kan? Itu pembelanjaan tetap tu, biar dulu. Okay? Yang apa, insurans pun tak boleh buat apa dah. Yang boleh ubah kat mana? Bil. Dia kena jimat. Contoh, yang pertama, kita cadangkan dia jimat penggunaan utilities. Utility, dia bagi utility. Bil utility. Iaitu air dan elektrik. Yang pertama. Yang kedua, okey, apa lagi kat sini yang kita boleh ubah? Makanan, minuman. Boleh ubah sikit. Kan? Dia kena jimat dekat perbelanjaan makanan dan minuman. Kalau dia masak sendiri boleh ni kan. Kemudian kat mana lagi? Hiburan rekreasi ni tak payah hiburan rekreasi lah. Kurangkan hiburan dan rekreasi. Nak kata dia tak boleh tak, dia kena ubah terus tak boleh. Sebab dia RM83 dia dah cukup. Tak macam mana pun sebenarnya. Okey. Ini kat mana lagi? Internet macam mana? Internet zaman sekarang ni memang penting lah. Internet dah macam keperluan asas. Okey. Satu lagi. Contoh. Ini pembelanjaan tidak tetap. Yang dia boleh jimat lah. Saya ambil itu. Okey. Untuk pembelanjaan tetap, B. Perbelanjaan tetap. Macam mana dia boleh jimat? Yang pertama, dia boleh pindah rumah. Dia boleh pindah rumah untuk berkongsi menyewa. Sebab dia sewa 5 atau lebih. Kalau dia kongsi situ saja dah cukup dah. Kalau dia buat benda ni saja, dia pergi kongsi sewa dengan kawan dia dapat 200, 300 dah jimat dah. Kan? Kat situ. Okey. Tapi ini dalam soalan dalam buku lah. Kan? Kalau dalam keadaan sebenar, kamu kena kira siap. Kalau nak beli kereta tu, nak kena kira apa wang pendahuluan pertama. Lepas tu kita kena bajet pula. Yang jimat-jimat ni cukup tak untuk nak tampung, nak bayar bulanan nanti. Itu pun kena kira sekali. Okey. So dahsyat soalan ni. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keboleh laksanaan pelan kewangan Fatimah? Tu dia punya soalan. Apakah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi keboleh laksanaan pelan Fatimah? Okey. Yang pertama apa? Yang pertama kita tengok, kita kena target. Ini susah ni kan, ayat ni kan. Sebab tu saya kata soalan maut. Kan? Nombor 3 ni, kalau saya tengok dalam buku dia tulis Fatimah sihat. Nombor 2, Fatimah sihat. Apa kaitan Fatimah sihat ni? Ini maksudnya dia boleh meneruskan pekerjaan. Maksudnya kerja dia tu tak akan berhentilah. Maksudnya sebab dia sihat. Dia boleh terus saja. Okey? Yang kedua. Nombor 2. Peningkatan dalam kita panggil dia perbelanjaan Fatimah boleh diatasi dengan kenaikan gaji. Dia ada kenaikan gaji tahunan. Kenaikan gaji tahunan. Nampak? Sebab tu kalau kamu nanti nak cari kerja, nanti kamu kena tanya kan, berapa perubahan gaji setahunan, berapa kenaikan, berapa persen setiap tahun gaji naik. Okey? Kemudian nombor 3, yang ni yang penting accident. Accident maksudnya tidak berlaku
perkara luar jangka kepada Fatimah. Okey, tapi tak ada masalah juga kalau berlaku mungkin kalau teruk lah, kalau sikit tak ada sebab apa. Kita tengok dalam senarai itu Fatimah ada ambil insurans. Kan? Nanti kalau mungkin soalan tu dia boleh kait macam mana? Apa jadi kalau berlaku sesuatu yang tidak diingati kata Fatimah seperti kemalangan? Kita ada apa ni? Sebab itu tulis Fatimah ada ambil insurans tu, 200 dia ambil insurans. Jadi boleh cover lah benda-benda ni semua. Yang ini yang susah ni. Saya kalau jawab exam, bab ni yang saya sangkut. Kan? Jadi saya nak cerita kamu pun ni lebih kurang lah yang boleh saya kongsikan dengan kamu. Kan? Ayat pelik-pelik ni. Kat sini yang takut. Sebab tu saya paling takut nak mengajar topik-topik ni lah. Jadi macam ni. Okay? Kita pergi soalan seterusnya. Pening saya tengok soalan ni. Saya tengok soalan satu lagi. Jadi soalan 15 ni sebenarnya dia ada 2 soalan. Pilih satu je. Jadi kamu kena betul-betul kena pilih lah. Kalau saya cadang, kalau jumpa soalan macam tadi tu, kalau boleh skip dulu. Memang senang. Pengiraan dia senang je. Tapi bab nak buat ayat tu jam. Okay, terpulang kat kamu macam mana kan. Kalau saya tu saya sangkut kat situ selalu. Okey, nombor 17 yang ni tak apa, ni tak ada masalah. Ni boleh kira. Bab boleh kira tak ada masalah. Encik Mokhtar ingin membina sebuah pondok untuk anaknya. Pondok itu mempunyai lantai berbentuk segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Panjang, lebar, tinggi masing-masing dia bagi kat situ. Hitung luas permukaan dalam meter lantai dan dinding pondok. Bumbung tak pakai Lantai dan dinding aja. Okey. Ini senang. Nombor 17. Kalau saya pilih soalan macam ni, senang kita nak jawab. Luas permukaan. Okey, mana luas permukaan? Depan, belakang. Dinding ada, depan ada belakang. Jadi 2 kali. Depan belakang. Jadi maksudnya apa? 2.1 darab dengan 2.3. Ini saya ambil depan dengan belakang. MSLR tu dengan JKQP sama. Campur dengan tepi kiri kanan. Dinding kiri kanan. 2 kali juga. Dinding kiri kanan. 1.8 darab dengan 2.3. Okey. Campur dengan lantai bawah. Lantai satu lantai saja. 1.8 darab dengan 2.1. Dapat. Kita ambil luas permukaan dinding dan lantai. Luas permukaan dinding dan lantai. Dapat jawapan kita berapa ni? .71 ke 72 Berapa? Bundar tengok. 72 cikgu. 72 21.72 meter kuasa 2. Okey, ini senang sikit. Encik Mokhtar pula perlu membeli beberapa keping papan untuk dipasang pada lantai dan dinding pondok itu. Jika panjang dan lebar sekeping papan masing-masing ialah 2 meter dan 0.5 meter, hitung jumlah papan yang perlu dibeli. Jumlah papan yang perlu dibeli. Okey. Yang ini kalau kita ada 2 kaedah. Kaedah pertama adalah kaedah logik. Kaedah logik maksudnya luas permukaan kita ambil bahagi saja dengan luas papan. 2172 bahagi je dengan luas papan. Luas papan dia adalah 2 kali 0.15. Kat sini kita akan dapat lebih kurang 73 keping. Papan dia kena beli. Okey? Yang ni kita kira biasanya anggaran kita kira. Kemudian kita akan, kalau yang sebenar kita lebihkan sikit lah. Takut masa potong tu tak ngam ke apa. Tapi untuk pengiraan kita ambil ngam-ngam kat sini lah. Terus bahagi saja luas dia. Sebab tu markah dia 4 je kat sini. Ini agak mudah soalan dia. Okey. 17B. Apa 17B kat situ? Encik Mokhtar akan memasang sebuah tangga di hadapan pondok itu.
Okey, sudut antara tangga dan tanah ialah 52.5 darjah. Okey, ini saya lukis lebih kurang. Ini pondok. Okey, itu pondok dia. Kemudian dia kata sudut antara tangga dan tanah. Ini sudut antara tangga dan tanah. Ini sudut dia. Iaitu 52.5. 52.5. Kemudian jadikan dia segitiga. Jarak mengufuk tangga ke pondok itu ialah kosong. Jarak mengufuk bawah, ini kita panggil jarak mengufuk. 0.43 meter jarak mengufuk. Hitung tinggi lantai pondok itu dari tanah. Dia nak cari tinggi, ini X. Ini yang gambar rajah kita. Kita nak buat. Okey, yang ini dia guna apa? Trigonometri. Jadi sudut kita ada bertentangan dengan bersebelahan. Jadi kita akan pakai tan. Tan 52.5 sama dengan bertentangan bahagi dengan bersebelahan. Potong ni bawa pergi depan. Tekan kalkulator dapat terus X. Pastikan mod kamu dalam degree kan. Nanti salah pula. Mod dalam degree. Meter kita ambil 2 tempat perpuluhan sudah. Okey. 0.56. Betul tak? Tengok. Dapat yang ni pun mudah. Markah dia pun 2 je markah dia. Tak banyak. Tapi sebab dia menyebabkan pengiraan, dia okey sikit lah daripada tadi kan. Risau tadi tu sebab dia bukan menyebabkan pengiraan. Okey. Boleh. Cikgu. Ya. Yang A2 tu memang formula dia macam tu cikgu. Ini formula dia, luas permukaan bahagi dengan luas keping papan. Ini luas yang kita kira tadi. Luas permukaan dia. Ini luas sekeping papan. Boleh Okey. Kita pergi bahagian C. Okey, yang ini yang penting. Pakai graf ni. Saya akan ambil kita graf sekejap. Kita graf saya kamu tak apa nampak tapi tak apalah. Boleh kot kan. Cuba Okey. Encik Mokhtar ingin mengecat dinding pondok itu dengan cat berwarna merah jambu dan hitam. Merah jambu dan hitam. Harga satu tin cat merah jambu dan hitam masing-masing ialah RM24 dan RM30. Okey. Saya ambil cat merah pink lah. Harga dia adalah RM24. Untuk hitam harga dia adalah RM30. Okey. Dia mempunyai wang sebanyak RM180. Bajet dia RM180. Okey. Dan membeli bilangan tin cat merah jambu tidak kurang daripada bilangan tin cat hitam. Merah jambu tidak kurang daripada cat hitam. Okey, tulis 2 ketaksamaan. Yang pertama, ketaksamaan pasal duit dulu, pasal duit. Saya ambil merah jambu ni sebagai X. Ini merah sebagai X, hitam sebagai Y. Okey, merah sebagai X, hitam sebagai Y. Okey. Jadi kita akan ambil 24X campur dengan 30Y. Okey, dia ada duit banyak ni je. Boleh tak lebih? Tak boleh lebih. Mesti kurang atau sama dengan 180. Tak boleh lebih. Sebab duit ada banyak tu je. Okey. Nombor 2, bilangan. Dia kata apa? Bilangan tin cat merah jambu. Sama merah jambu? X. Kan? Tidak kurang. Tidak kurang maksudnya lebih atau sama dengan. Itu tidak kurang. Daripada bilangan tin cat hitam. Y. Macam tu je.
Okey, bilangan tin merah jambu tidak kurang hitam. Boleh faham? Boleh cikgu nak tanya. Okey, boleh. Cikgu kalau 24X tambah 30Y sama dengan 180 dikira. Sama dengan tak boleh. Sebab dalam topik ni kamu kena ingat, bila kita buat topik graf ni, dia tak akan ada sama dengan. Sebab tu soalan dia jelas. Soalan dia kata tulis dua ketaksamaan. Nampak? Kan? Dia minta tulis dua ketaksamaan. Kamu bagi persamaan. Dia tak bagi markah. Sebab markah dia tak banyak ni. Markah dia dua je. Satu, satu. Jadi miss satu benda dia tak boleh bagi. Tu kena hati-hati ya. Okey? Sebab soalan tu jelas kata tulis dua ketaksamaan linear. Ini maksudnya kita kena buat ketaksamaan. Okey? Okey, kasih cikgu. Sama. Okey, boleh. Kemudian untuk ceraian soalan ini gunakan kertas graf. Untuk ceraian soalan ini gunakan kertas graf kan. Okey. Jadi kat sini kalau aku tengok bila kita ambil kertas graf, masalah dia first kali untuk buat graf. Ni ini sorry Ini nombor 1 bukan nombor 2 Nombor 2 kita buat graf. Bila kita buat graf, kita kena tengok nombor 1 kamu kena tengok skala. Skala dulu skala paksi X, skala paksi Y. Okay, dia dah bagi tu dengan menggunakan 2 cm kepada 2 cat merah jambu. Yang disebut adalah X lah. Maksudnya paksi X kita, skala kita adalah 2 cm 2 unit. Okey, paksi Y pula 2 cm kepada 1 unit cat hitam. 2 cm 1 unit. Kena ikut dia punya skala ni. Okey, jadi dapat skala ni, kita pergi buat skala, dah boleh pergi buat skala kan. Okey. Masa kita buat skala tu, paksi dulu. Sebab satu lagi, soalan ni biasanya, soalan ketaksamaan ni, dia tak ada negatif. Dia tak wujud negatif sebenarnya. Sebab cerita dia pasal duit, bilangan benda. Dia tak ada negatif. Jadi kita boleh buat paksi kita kat dalam ni. Okay, maksudnya tak payah buat kat tepi. Kat dalam buat cantik kat dalam. Dan dia tak ada negatif, kita buat bawah. Habis. Maksudnya kita reserve satu kotak untuk nak tulis saja. Ni reserve satu kotak untuk nak tulis. Paksi X kita tadi apa? Paksi X kita 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Lebih tak apa. Lebih tak apa, kita tulis je. Okey. Atas pula 1, Teringat leng. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya buat sampai 11 Okey, ini Y. Ini X kan? Okey, dia sampai 16 Okey. Sekarang kita nak buat graf. Macam mana kita nak buat? Okey. Biasanya untuk graf ni dia tak akan sampai atas. Kan? Jadi kat sini saya akan buat lebih kurang macam mana kita nak rancang untuk buat graf. Yang pertama sekali persamaan kita, saya dah gulung ke? Saya pergi gulung buat baris. Kan? Okey. Perancangan kita nombor 2, B. Yang ini, masa kat sini baru kita buat 24X campur 30Y sama dengan 180. Yang ini kita buat masa kita nak buat graf. Tadi jawapan tadi untuk soalan ketaksamaan tak boleh buat. Kat sini kita kena buat persamaan pula sebab nak buat graf. Kemudian kita letak X dan Y. Okey. Untuk soalan macam ni, first kali kita cuba buat pintasan dulu. Pintasan maksudnya apa jadi kalau X kosong? Apa jadi bila X kosong? Jadi kalau X kosong maksudnya tutup X. Tutup, pakai jari je. Jadi yang tinggal apa? 180 bahagi 30. Jadi kita akan dapat sini 6. Itu cara dia. Kemudian kita letak Y pula kosong. Tutup. 60 cikgu. 60? Ya. 30 bahagi 30 aja. Bagi 30, 6 kan? 6 cikgu. 60 tak ada. Risau juga saya ni. Kan? Okey. Betul Kemudian kita tutup Y pula. 180 bahagi dengan 24. 180 bahagi 24 berapa ni, Syak?
Saya dapat 7.5. 7.5. 7.5 boleh. Jadi kita dah boleh plot. Okey. Tinggal satu lagi. Okey, bila kita dapat graf X kat depan, dia tak bagus untuk buat graf. Kita kena tukarkan. Sebab graf yang terbaik mesti Y kat depan. Y sama dengan X. Macam tu. Y sama dengan X, tak payahlah buat kotak. Kalau kamu faham, tak payah buat kotak lah. Kalau nak buat kotak boleh juga. Kita buat juga. X, Y, iaitu 0, 0. Nampak? Lepas tu nombor dia sama. Tak kisah nombor apa. Contoh 5, 5. Sama. Dia tak ada hal. Jadi kita dah boleh buat graf. Yang ni kena buat. Dua ni. Lepas tu pergi plotkan. 0, 6. Plotkan. 0, 6. Tanda. Kemudian 7.5, 0. X pula. 7.5. 7.5. Sini. Tanda. Saya tanya lebih kurang. Kemudian gunakan pembaris saya tadi. Okey, sambung aja garisan kita tu. Sambung kita tak samaan. Nampak? Yang belajar AMAT ni 2 kali benda ni. Dalam AMAT pun ada nanti. Tapi AMAT susah sikit lah. MAT senang sikit. Okey. Yang kedua. 0, 0. Tadi apa? 5, 5. 0, 0, 5, 5. 0, 0, 5, 5. Mana? 5, 5. 5, 5. Sambungkan saja. Okey. Sekarang nak lorek. Macam mana nak lorek? Kita dah tahulah kawasan lorek inilah. Ataupun ni. Dua ni je. Takkan kat sini jenuh lorek. Kita mesti kawasan terkepung. Okey. Kita test yang pertama. Kita tulis dulu. Y sama dengan X. Kita tulis nama. Nama ni pula. Siapa nama dia? 24 X campur 30Y sama dengan 180. Okey. Bila kita buat lorek, yang lebih kecil ni dia akan ke bawah. Kita tandakan ke bawah sikit. Nak panah sikit je. Ke bawah. Yang ini pula, tengok Yang ini pula macam mana? Tengok. Bila X lebih besar pada Y, bila saya terbalikkan je macam ni, simbol ni pun akan terbalik. Dia akan jadi Y lebih kecil atau sama dengan X. Dia terbalik ni. Sebab kita terbalikkan huruf, dia terbalik. Jadi kalau Y lebih kecil maksudnya ke bawah kawasan ni. Ini kawasan lorek. Okey. Dan soalan ni dia kata apa? Lukis dan lorek kawasan yang memuaskan. Jadi kena lorek. Lorek ambil baris lorek. Kawasan segitiga tu sahaja kamu lorek. Lorek jangan conteng-conteng. Lorek betul-betul habis-habis. Lorek. Okey. Dah lorek, kamu akan dapat lagi markah kat sini. Biasanya ini 5. Buat graf ni 5 markah. Standard. Okey. Itu soalan dia. Seterusnya, tentukan. Tentukan bilangan minimum dan maksimum tin cat merah jambu. Apabila Encik Mohtar membeli 2 tin cat hitam. Jadi soalan dia kata, hitam apa? Y. Y sama dengan 2. Hitam sama dengan 2. Merah jambu ni berapa dia punya apa? Minimum dan maksimum. Jadi apa kita buat? Kita kena pergi dekat graf. Kita kena tandakan Y2. Jadi pergi dekat graf Y2 tu. Saya akan tandakan. Okay, kat sini kita tandakan. Jangan buat garis terus. Buat putus-putus. Bila kamu tanda, dia akan melalui kawasan berlorek tu. Okay? Jadi yang bawah ni, ini kita panggil dia minimum. Berapa minimum? 2. Macam tu. Okay? Yang atas ni dia akan turun. Ini maksimum. Berapa maksimum? 5 kat sini. Ini jawapan kita untuk X kita, minimum sama dengan 2. Maksimum sama dengan 5.
Cikgu yang ni dia ada bagi julat tak? Apa? Jawapan yang ni dia ada bagi range ke cikgu? Ke dia Dia ada fix? bagi range ni. Dia punya ni ada bagi range. Kan? Oh. Tapi range dia tak ada masalah. Sebab apa? Dia graf, berdasarkan graf tu saja range dia. Range dia hanyalah berdasarkan graf ni, dalam ni je. Ni je. X dengan Y saja. Itu saja. Dia tak bagilah range daripada mana ke mana graf tu. Jadi tak perlu, kamu hanya perlu garis biasa je sebab dia tak bagi range dengan jelas. Dia tak ada range jelas. Nampak? Ada tak range jelas? Tak ada kan? Dia tak ada bagi range yang jelas. Okey? Cuma ni kan saya bagi tahu cerita dia. Cuma kat sini untuk soalan ni sebenarnya yang pertama apa pemeriksa akan tengok? Okey, pertama dia akan tengok paksi dulu. Kan? Paksi dan skala mesti betul. Kalau paksi dengan skala salah, graf automatik salah. Ini dulu tengok. Contoh, X dengan Y kamu terbalik. Merah jambu dengan hitam terbalik. Habis? Nampak? Ataupun skala dia. Sepatutnya 2, 4, 6, 8. Kamu buat 2, 4, semua pakai 2. CP2. Habis. Sebab tu dia tengok ni dulu. Paksi dan skala. Kena betul. Okey? Boleh okey. Kemudian untuk soalan garisan ni, untuk garisan ni, katakan garisan ni kamu buat putus-putus. Ni garisan ni straight kan sepatutnya. Kamu pergi buat putus-putus. Dia tolak 1 markah. Jadi tadi graf ni 5 markah tau. Graf banyak markah 5. Jadi dia akan tolak 1 markah kat situ. Okey? Sebab apa? Sebab salah tukis garis dia. Jangan takutlah, buat je. Kan? Sebab apa? Garis ni kamu buat je, betul je garis ni, kamu akan dapat 1 markah. Kamu buat garis ni betul, 1 markah. Dia dapat markah. Okey. Persamaan tadi dah dapat markah dah. Lorek je, lorek ni best. Okey, nombor 2 tadi. Kemudian garis Garis macam biasa dapat 1 markah, 2 garis 2 markah lah, kan? Okey. Paksi 1 markah je sebenarnya. Garis 2 garis ni 2 markah. Kan? Nombor 3 adalah lorek. Lorek yang best ni. Lorek 2 markah. Betul lorek 2 markah. Kena tempat lorek 2 markah. Sebab tu ada dia kata soalan lorek ni ada tolak markah kat mana? Lorek tak cantik tolak markah. Lorek tak cantik tolak. Macam mana lorek tak cantik? Kan? Kamu conteng-conteng buat. Dia tolak. Nah, hati-hati. Sebab tu lorek ni ambil markah. Dia memang 5 ni markah ni. Okey? Jadi kat sini kamu buat apa? Yang pertama, paksi betul 1 markah. Buat garisan betul, persamaan tadi betul, dapat 1 markah, 1 markah, 2 markah. Okey? Lorek betul, 2 markah. Okey? Minimum maksimum 1 markah. Minimum maksimum ni, minimum 1 markah, maksimum 1 markah. Okey? Dan dia tertunjuk. Contoh okey macam ni. Kesilapan pelajar macam mana? Contohlah graf dia graf ni dia garis dia lagi sikit tau. Dia lagi. Orang dapat 5 tepat-tepat, dia dapat 4.8. 4.8 salah. Kamu kena ingat 4.8 salah. Sebab apa? Bilangan tongcat. Orang tak beli 4.8 tongcat. Tu kena ingat. Bilangan tongcat dia mesti integer. Tepat, dia tak boleh point-point. Kan? Kalau kamu dapat contoh ni saya bagi contoh lah, ni bukan jawapan dia, contoh. Kamu turun-turun, buat, kamu turun kat sini. Dapat dekat tengah ni. Nampak? Kalau dapat kat sini, maksudnya maksimum kamu jangan ambil 5, jangan kena ambil 4. Dia kena ambil kawasan dalam belorek integer terdekat. Dia kena ambil integer terdekat. Okey? Contoh soalan dia. Contoh dia minta kat sini maksimum. Maksimum cost maksimum. Cost maksimum. Contoh saya tulisnya cost
kos maksimum. Kos maksimum apa? Tadi kan kita ada kira tadi kan berapa ringgit kos dia kan. Kos maksimum biasanya kita akan ambil titik yang paling tinggi dalam kawasan Blorek dan atau titik paling kanan dalam kawasan Blorek integer sahaja. Itu kena ingat tu. Integer saja. Contoh kos maksimum saya ambil paling tinggi kat sini yang saya boleh dapat adalah sini saja. Tengok situ. Nampak? 3. Itu yang paling dahsyat pun. 4 tak boleh. Kalau 4 dia tak keluar lah. Nampak? Dia tak boleh. 3 nak pergi ke 4 tak boleh. Koordinat tertinggi yang kita dapat integer 3. Okey, untuk belah sini paling tinggi saya dapat adalah 70. Sebab tu kita akan kira kos dia lah. Bila nak kira kos, yang pertama 3. 3 maksudnya berapa kos tadi? RM24 kali dengan 3 campur dengan RM30 kali dengan 3 dapat kos sebenar. Kos sebenar kita. Ambil kalkulator. Kita akan dapat. Mana kalkulator saya ni? Okey. RM162 saja dia pakai. Nampak? Kalau dia ambil kat bawah, yang ini X saja 7, 24 kali 7. 168. Ni 24 kali 7 kan. Okey, 168. Koordinat kita yang bawah ni kawasan Blorek adalah 70. Jadi 24 kali dengan 7, dia tak beli langsung cat hitam. Jadi adalah 168. Kalau dia tanya kita apakah kos maksimum, jawapan kita adalah yang mana? 168. Dia kena ambil titik paling maksimum dalam kawasan Blorek. Maksimum maksudnya sama ada paling atas ataupun paling kanan. Tapi dalam soalan ni dia tak tanya. Ini contoh kalau dia tanya. Sebab soalan ni boleh ditanya. Okey? Jadi kamu kena ingat first kali nak dapat markah tak susah pun. Mula-mula apa? Paksi bagi betul, garis bagi betul, lorek bagi betul, 5 markah. Campur ketaksamaan awal yang betul dah 2 markah tu dah 7. Dia dah 7. Campur minimum maksimum lagi. Kamu akan dapat 9. Markah penuh dia 9 lah. Okey? Ini contoh soalan ketaksamaan graf kita kat sini. Panjang tak cerita dia? Okey. Jom kita tengok satu lagi lah soalan. 4 kot Tengok ni. Soalan seterusnya Encik Amir pula. Encik Amir. Okey. Sekejap Encik Amir dia ada soalan. 2 soalan saya bagi kan. 17. Okey, kita tak sempat buat dua-dua ni bawah ni. Kamu nak buat nombor 16 ke nombor 17? Pilih yang mana? Satu sukatan 17. serakan, satu insurans. Biasanya kamu memang tak buat. Style saya lah kamu. Ni tak nak tengok langsung benda ni kan. Aduh, insurans benda ni ada jam. Sanggup buat histogram sukatan serakan ni. Okey? Apa saya pun ikut kamu lah. Boleh lah Kalau siapa-siapa nak tahu insurans nanti saya bagi jawapan kamu nanti kan. Rajah sebelah menunjukkan histogram yang mewakili jisim dalam kilogram 40 orang jururawat di Ward Pediatric Hospital X. Yang ni penting ni sekarang ni. Okey. Menggunakan data dalam rajah 11. Menggunakan data dalam rajah 11. Okey. Lengkapkan jadual 2 pada ruang jawapan. Sudah. Mana jadual 2?
Okey, ni je jadual 2. Boleh buat lah. Okey, jadual 2 dia minta apa? Nombor 17, dia minta jisim dengan kekerapan. Ini mudahlah. Jisim dengan kekerapan. Dia bagi start dia adalah 40, 44. 40, 44 kat situ. Kita pergi tengok terus lepas 40, 44, 45. Berapa selang dia? Okey, kita nak cam dia, kita tengok sebelum 40 siapa? Kalau tadi sebelum 40 sepatutnya mesti 39. Jadi kat sini 49. Itu cerita dia kan. Lepas tu 50. Lepas 49 apa? 50. 50 sampai apa? 54. Dia dah boleh cam dah. Lepas 54 apa? 55. 55 sampai 59. Lepas 59, 60. 60 hingga 64. Ada berapa tu dekat soalan kamu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Lepas tu 65. 65 hingga 69. Kemudian 70 hingga 74. Ini isi penuh. Kekerapan ikut histogram. Yang mula-mula sekali 40, 44, kekerapan dia 2. Tengok gambar dia. Lepas tu apa? 6. Kemudian 7. Lepas 7, oh tinggi sekali tu. 10. Lepas 10, 8. Lepas 8 dia turun pergi 4. 4 last dia turun pergi 3. Ini kekerapan. Okey, daripada histogram tu kan. 2 markah je dia bagi ni. Ini macam mana 2 markah? Betul semua belah kiri 1 markah, betul semua belah kanan 1 markah. Macam tu. Betul semua sini, betul dapat markah. Salah tak dapat markah. Itu bahaya. Salah 1 nombor je. Tak ada markah. Jaga-jaga. Soalan kerja jaga kat sini yang kadang-kadang yang sangkut ni. Okey. Kita tengok soalan dia. Berdasarkan jadual 2. Tengok. Saya lupa naikkan. Okay. Berdasarkan jadual 2, nyatakan kelas mod. Seterusnya hitungkan jisim, min jisim. Ini best ni markah dia apa? 4. Kelas mod. Kelas mod adalah yang paling ramai ni kotakkan. Jawapan kita sini. Jadi kena tulis kelas mod. Kita kena tulis ni 55 hingga 59. Itu saja jawapan dia sebenarnya. Kalau ada pelajar dia terletak, contoh dia tertambah apa, buat kurungan ke apa, boleh. Tak ada masalah. Okey. Seterusnya apa? Soalan seterusnya dia minta min. Apa min? Min, nak cari min kena ada titik tengah. Kena tambah titik tengah. Buat je kat tepi jadual yang dah ada tu, tambah sendiri. Titik tengah dekat histogram dia bagi tu. Iaitu 42, 47, nampak dia duduk tengah-tengah tu, titik tengah tu. 52, 57, 62, 67, 72. Okey, apa formula min? Jadi min sama dengan darab. Kekerapan darab titik tengah ni 2 darab 42 campur 6 darab 47 campur 7 darab 52 campur 10 darab 57 campur 8 darab 62 campur 4 darab 67 campur 3 darab 72. Per bilangan semua tadi dia bagi tahu 40 orang. Ambil kalkulator tekan. Cuba kira tengok berapa dapat min ni. $57, betul ke? Saya tekan kalkulator salah ni. 57. Dapat? Betul? Betul cikgu. Betul Okey.
Okey. Soalan seterusnya. Boleh ikut yang lain? Ya. Boleh. Okey. Pada Disember 2020, nisbah bilangan jururawat kepada jururawat lelaki di wad berdiri adalah 5:2. Oh, wanita. Jadi untuk B ni, wanita nisbah kepada lelaki adalah 5:3. Okey. Pada Januari 2021 terdapat penambahan bilangan jururawat wanita dan jururawat lelaki. Ada penambahan wanita dan lelaki kat situ. Masing-masing sebanyak 20%. Maksudnya wanita ada tambah sebanyak 20%, manakala lelaki tambah sebanyak 40%. Lelaki jadi tambah jururawat ni. Okey. Kemudian soalan dia tanya kat situ, berapakah nisbah baru? Berapakah nisbah baru? Okey. Nak dapat benda ni, kita kena kira bilangan asal. Macam mana kira bilangan asal? Okey, bilangan asal semua ada berapa orang? 40 orang. Semua yang kita kira dia ada melewatkan 40 orang. Jadi, yang pertama kamu tengok, nisbah dia 5/3, maksudnya 5 perempuan 5 daripada 8. 5 daripada 8 darab dengan 40. Yang ini 3 daripada 8 darab dengan 40. Tapi kalau kira sebelah pun tak apa, tolak lah. Kan? Sini kita akan dapat 25 orang. Kat sini akan dapat 15 orang. Nampak? Ini bilangan asal. Kan? Kemudian dia kata apa? Penambahan sebanyak 20%. 20% daripada mana? 20% daripada ni. Daripada apa? 25 orang tu kita berlaku penambahan sebanyak 20%. Jadi 20% daripada 25 orang penambahan. Jadi kat sini berapa ni dapat? 5 orang, betul? Lima. Ya cikgu. Betul Saya congak-congak ni takut kacau. 40% daripada 15. Oh, yang ni saya tak tahu. 2/5. 3. 6. 6. Betul 6. Ya ke? Betul. Ini saya terus darab 140%. Tapi betul, dapat 6 cikgu. 6. Okey. Betul. Kalau betul. Okey, betul tak apa? Tak betul ke? Okey, sekarang kan berapa nisbah baru kita? Okey, berapa asal ni? Ada 10 orang. Sekarang wanita ada 10 orang. Kan? 10 orang pula. Aduh. 30 orang. 25 campur 5. 30 orang. Okey. Nisbah dengan lelaki ada asal mana? 15. 15 campur dengan 6, 21. Okey. Nisbah kena pecahan termudah. Kecilkan. Ini CP3 lah. CP3 maksudnya 10 nisbah dengan 7. Kira nisbah. Ni satu-satu. Kan? Boleh congak buat terus macam isyarat kata tu buat 100 apa? 40. Boleh. Terus dapat je. Okey. Ini markah dia berapa dia bagi ni? 4 markah kira nisbah ni. 4 markah. Jadi kita dah dapat berapa markah? Tengok markah dia. Kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyaknya. Yalah 10 markah. Kalau macam ni masuk exam, yang ni yang best lah. Kalau macam ni memang best lah 10 markah. Kan? 10 markah kalau macam ni memang best. Okey? Soalan sukatan serakan ni memang best. Okey. Oh, saya tak tarik dia. Ada yang tak ada soalan, tak nampak. Dia tadi B kan? Okey, C 5 markah lagi. Okey. Pada pertengahan Januari 2021
seramai 13 orang jururawat daripada ward pediatrik itu telah diarahkan bertugas di pusat kuarantin dan rawatan COVID berisiko rendah. Ini sebab contoh soalan yang dibuat ada kaitan dengan keadaan semasa kita. Okey. Sejumlah RM684 sehari diberikan kepada 13 orang jururawat tersebut sebagai allowance perjalanan. Setiap jururawat yang tinggal dalam lingkungan 30 km dan melebihi 30 km daripada PKRC, masing-masing akan diberikan allowance perjalanan sebanyak RM48 dan RM60 sehari. Okey. Tulis dua persamaan linear. Oh, soalan metrik rupanya. Penat saya baca. Okey, metrik. Okey, sekarang dia kata 13 orang semua kan? Ada 13 orang jururawat kat situ. Jadi ada benda yang terlibat. Semua ada 13 orang. Dia kira 30 km atau lebih 30 km. Dalam 30 km atau lebih 30. Ini dua benda yang dicerita. Saya akan jadikan X adalah sama dengan yang duduk dalam 30 km. Manakala Y sama dengan yang duduk lebih km. Ini kita buat benda ni. Kita nak buat persamaan ni. Ini persamaan bukan kesamaan. Ini persamaan. Yang pertama, kita campur bilangan dulu. X campur Y mesti sama dengan 13. Sebab hanya ada 13 orang. Okey. Kemudian duit pula. Duit dia kata RM48. RM48 untuk yang dalam 30 km. X. Campur dengan RM60 untuk yang lebih 30 km. Y. Jumlah duit yang diperuntukkan kat situ sebanyak RM684. Dapat dua. Ini persamaan. Okey. Sampai macam ni dua markah je. Lepas tu kamu dah boleh buat apa? COVID. Buat COVID pula. Buat metrik. Pergi buat COVID buat apa? Aduh. Nyanyuklah saya pun. Okey. Kita buat metrik. Metrik mula-mula kita buat apa? Saya buat kat sini luas sikit. Kurungan, ambil nombor 1, 1, 48, 60. Huruf kita X dan Y sama dengan 13, 684. Okey. Jadi kamu boleh ambil kalkulator. Tekan kalkulator dulu. Berapa dapat jawapan? Ambil kalkulator dulu. Tekan, saya bagi tahu kamu jalan kerja wajib saja. Jalan kerja yang wajib tulis dibagi markah. Senang aja. Itu metrik ni. Okey. Ni satu markah. Ni satu markah. Dua markah. Yang bawah ni 3 markah je. Nak dapat. Yang ini satu markah. Yang kedua songsang. Songsang ada markah. 1 per songsang ni. Apa yang kamu kena tulis songsang? Kamu tak perlu kira siap-siap. Dalam songsang tu kamu tak payah kira siap. Kamu hanya perlu letakkan formula songsang ni. Iaitu turun bawah 1 darab 60 tolak 48 kali 1. Dua-dua ni terbalik tak ada masalah. Kemudian sebelah dia tukar tempat. 61 tukar simbol. Negatif 48, negatif 1. Yang ini letak kat belakang. Ini saja yang dapat markah. Satu lagi. Dan jawapan akhir yang kamu tekan kalkulator tadi. Bila kamu tekan kalkulator, kamu terus dapat jawapan berapa? Berapa jawapan? 12. 15? 12. 12. Sekejap. Saya jawapan ni. Kamu pakai yang persamaan serentak tak? Pakai persamaan serentak? Bukan yang ni. Ini tak payah kira. Pakai yang ni. Persamaan serentak tu. Yang mod. Saya kalau kalkulator saya pakai ni. ABC ni. Tak nampak? Sekejap saya tengok. Pakai iPad.
Cikgu. Ya? Tapi yang 1/12 tu kena juga kan? Tak payah, tak payah. Yang tu, Cikgu, X yang tu kita 8. panggil dia sunat muakkad. Kalau tulis tak apa. Tak ada markah pun. Okey. Nampak? Yang ni sebab tu saya bagi tahu. Yang ni yang wajib ni. Yang wajib sebab markah dia 3 tau. Kamu tengok markah dia berapa? 3. Kamu kena cam. Okey? Berapa ni siapaan tadi? X8 Y5. X8 Y5. Okey, soalan dia minta apa? Hitung bilangan jurawat yang tinggal melebihi. Okey, jadi jawapan kita X apa tadi? X adalah hitung bilangan jurawat yang tinggal melebihi Dia nak Y. 30. Oh, dia nak Y Jadi jawapan kita Y sama dengan 5 orang. Okey. Ni saja yang kamu kena tulis. Nampak? Sebab tu kamu tak payah kira pun ni nak darab macam mana, semua tak payah. Sebab markah dia ambil ini je. Ni 1, ni 3. Ni 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 markah. Memang untuk matrik memang biasanya 5 markah dia bagi. Okey, tapi kalau kamu tulis lebih, tak ada masalah. Kamu pergi buat bawah ni, pergi kira lagi, ada darab ni kira lagi, tak ada masalah. Lebih, cuma tidak ada markah lebih. Dapat markah penuh lah. Markah penuh dapat. Itu saya bagi tahu dalam SPM nanti. Kalau kamu tengok kat sini, jap saya tengok dia punya pantang larang dia. Dia ada pantang larang. Ada pantang larang pula. Apa dia panggil? Benda yang wajib kita pertimbangkan kat situ tadi. Oh, tak ada. Dia tulis ni je lah. Maksudnya, yang ditulis kat situ, apa yang kamu kena wajib pertimbangkan adalah yang pertama sekali adalah kena tulis persamaan ni dengan jelas. 2. Kan? Kemudian, kaedah metrik. Susunan dalam kaedah metrik 1 markah. Penggunaan songsang untuk mengira persamaan serentak. Penggunaan songsang. Kena jelas ni songsang lah. Songsang. Dah. Kemudian jawapan yang jelas. Dah. Cukup. Lengkap lah. Untuk soalan metrik. Okay. Jadi kalau format kamu ni, kamu kena target lah betul-betul. Jadi kalau kamu tengok ni, saya biasanya kalau kamu tengok dia punya pembahagian dia tadi yang kita buat untuk kertas apa ni? Kertas 2 ni kan. Jadi kamu kena hati-hati kertas 2 ni bahaya dekat mana? Bahaya kertas 2 ni dekat bahagian A. Bahagian A. Sebab apa? Bahagian A kan, kamu kena jawab semua soalan tu. Markah bahagian A adalah sebanyak 40 markah. Kena hati-hati kan. Okey. Bahagian B berapa markah? Bahagian B, tapi biasanya selepas bahagian A saya suruh kamu pergi C dulu. Pergi C dulu sebab C satu soalan je kena jawab 15 markah. Okey, satu soalan. Bahagian B ni tengah-tengah dia ada 45. Okey. Tapi kalau kamu tengok bahagian A ni walaupun dia mudah soalan dia tapi dia leceh. Leceh kenapa? Dia ada 10 soalan. 10 topik kat sini. Kan? 10 soalan, sini 10 topik. Okey. Manakala bahagian B pula sebab soalan dia besar-besar, dia tak banyak soalan. Kan? Dia ada 5 soalan saja. Bahagian B ada 5 soalan dan kebanyakan soalan ni, contoh soalan dia 9 markah. Sebab tu yang best. Okey. Bahagian C satu soalan saja kamu kena jawab. Kalau kertas 2 kamu boleh skor bahagian B, kan? Skor 4 soalan. Bahagian A kita boleh skor dalam 6-7 soalan, okey dah. Sebab bahagian C confirm boleh jawabnya. Sebab dia bagi 2 pilihan. Satu susah sikit, satu yang mudah biasanya. Kan? Okey. Jadi lebih kurang macam itulah untuk hari ni. Kan? Lama saya tak buat soalan bahagian-bahagian soalan panjang ni. Kan? Tersasul banyak juga kan. Jadi insya-Allah kita sambung kelas kita pada minggu depan pula. Kan?
Jadi untuk hari ni setakat ni dulu. Terima kasih yang hadir kelas. Jadi harap kamu nanti akan berjaya menjawab dalam percubaan. Dah percubaan belum? Belum kan? Belum. Belum. Percubaan nanti jawablah yang terbaik. Tak kisah. Nama pun percubaan. Jangan takutlah. Jangan takut. Lepas percubaan tu sebenarnya banyak masa lagi untuk kita baiki. InsyaAllah. Percubaan tu tapi kena jawab semangat betul-betul. Macam SPM sebenar. Yang penting percubaan tu, percubaan SPM maksudnya kena jawab macam SPM sebenar. Semangat dia macam SPM sebenar. Okey? Tapi takat mana dapat, yang mana tak dapat, kita kena baiki. Sebab tu kamu kena all out dulu. Bila kamu all out, nanti mana sangkut, baru kita tahu, okey kat sini belum, kat sini belum. Baru kita boleh polish. Sebab saya nak kamu berjaya dah dapat bagus dalam SPM nanti. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, kasih, Ustaz. cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Bye-bye.